kita semua sedia maklum bahawa tiada sesebuah parti mempunyai majoriti mudah bagi membentuk kerajaan setelah selesai PRU 15 semalam. Dunia dan negara kita bakal berhadapan dengan cabaran krisis ekonomi sekarang dan keadaannya dijangka akan menjadi lebih genting pada tahun hadapan. Demi untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjamin dan ekonomi negara kita terpelihara, maka sebuah kerajaan yang stabil dan kuat haruslah dibentuk dengan kadar yang segera. Dengan itu, GPS telah mengambil keputusan dan tindakan tersebut di bawah demi untuk mengukuh dan menstabilkan negara dan kesejahteraan rakyat. 1. Membentuk gabungan coalition BN plus BN, PN plus BN plus GPS plus GRS bagi membentuk kerajaan persekutuan yang stabil dan kukuh demi rakyat berasaskan A. Menegakkan keluhuran Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Sarawak dan kedaulatan undang-undang yang diperuntukkan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. B. Menegakkan hak kebebasan beragama dan amalan kepelbagaian adat resam dan budaya di Sarawak seperti termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. C. Otonomi dari segi perancangan pembangunan pendidikan dan kesihatan. D. Perkara-perkara lain yang mempunyai kepentingan Sarawak. Fokus dan tanggungjawab utama kita sekarang haruslah kepada kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Itu saja. Okey? Kita akan diberi semua kopi lah. Terima kasih. Tan Sri, this morning Perdana Menteri Tan Sri. Siapa Perdana Menteri? Perdana Menteri gabungan tu nanti akan diputuskanlah oleh Yang di-Pertuan Agong siapa yang memiliki majoriti. Siapa pilihan GPS? Tan Sri Muhyiddin, yes. Tan Sri Muhyiddin, yes. Okay. Tan Sri, apa ini tadi kita meeting dengan Tan Sri Muhyiddin? Today, this morning you meet Tan Sri Muhyiddin. Any signing of a Sarawak agreement? No signing. No signing. This is the kenyataan. No We see signing. lah. We see what is the decision. As far as GPS, that is our Decision. our condition. Because I think the government is more important. At this stage of our political situation, everybody must set aside. That's why I want our view, GPS, PN, BN, GPS, GRS. The two Borneo block will support, as I said, the momentnya dah nombornya dah ada keluar lah, election, then we will support for a stable government. That is our condition. Datuk, ada tak? Okay. Ada tak Tan Sri Muhyiddin menawarkan apa-apa untuk kepada GPS dalam rundingan? Itu kemudian bukan tawar menawar, rakyat lebih penting, negara lebih penting. Kita ada election,
Rakyat dah beri mandat dan sekarang ni kerja kita menubuhkan kerajaan berasaskan pada mandat yang kita terima. Kan tak? Okay? Tan Sri, did Dato Sri Anwar wanted to come and see you kan? Dato Sri Anwar, did he wanted to come and see you? Everybody want to see me. Honestly, I'm just telling you, I'm not there. Everybody want to see me. So he was one of them lah. Yes. This morning. Dan saya dah, you must remember, you kata want to see me, right? Whether I see or not, jadi military. No, did he wanted to come and see you? Memang ada lah. Memanglah, hanya ada semester apa itu. Semua ada nak nama orang kacau. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pagi Tan Sri Muhyiddin ada post kita dengan Haji Adi Awang. Jadi maksudnya wakil GRS pun ada dalam mesyuarat dia sekali. Saya dah. Kalinya tengah kita, jadinya saya ni dapat ni ada tahu. Kalinya nunggu-nunggu nak tahu. So maksudnya kita mesti tahu apa pilihan gabungan lainnya lah, GRS ataupun pilihan kita orang sama. Perdana Menteri Tanya sidanya. Ai nak GPS saja. GPS saja. Okey. Gila kerajaan dapat tubuhkan tu. Gila kerajaan dapat tubuhkan. Tapi ada kenyataan dari Istana Negara hari ini yang meminta sehingga pukul 2 petang esok bagi gabungan-gabungan ini untuk mengemukakan nama. Betul. Kita akan mengemukakan nama. Jadi ada kemungkinan yang dalam apa tu nanti dalam kabinet persekutuan nanti yang dikatakan timbalan Perdana Menteri itu akan di apa? Ya, perkara duty. Perkara rakyat lebih penting. Kan kita ganggu nak jadi timbalan Perdana Menteri. Kita ganggu hak rakyat dulu. Rakyat penting. Next year recession dah yo. GPS kita utamakan rakyat. Kita utamakan kepentingan Sarawak. That has been our stand. So, sidaknya nak kejam kita, okey, kejam kita boleh kita tamak. Bisa. Macam nak semua saya dalam saya. Kita jagalah budaya kita pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum dapat. You stand up. Okay, and then Buka. Oh, Siapa? Terus. Dato Sri dah. Depan. Kau kena rekod semua. Okay, terima kasih. Okey, saya pergi sikit sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini kita santai sikit sebab kita akan membincangkan pilihan raya umum yang ke-15 di negara kita ni. Okey sahabat semua, hari ini dah tahu keputusan pilihan raya umum ke-15 dan semua gabungan parti politik dalam negara tidak mendapat majoriti yang mudah, iaitu 112 kerusi parlimen. Sama ada daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, GPS dan juga Barisan Nasional. Hari ini kita akan cuba bahaskan secara ringkas semua parti ini dan bagaimana sebenarnya untuk membentuk kerajaan. Antara semua kerusi, Pakatan Harapan telah pun mendahului dengan jumlah 81 kerusi yang mereka telah menangi dengan gabungan antara PKR, DAP dan juga Amanah. Dan Pakatan Harapan masuk bertanding secara menyeluruh, iaitu mereka bertanding daripada Semenanjung sampailah ke Sabah dan juga sampailah ke Sarawak. Tapi masih lagi tidak dapat membentuk kerajaan kerana tidak mencukupi kerusi. Jadi Pakatan Harapan ini perlukan gabungan daripada parti politik yang lain, sama ada daripada Barisan Nasional dan juga ditambah daripada GPS daripada Parti Sarawak untuk membentuk sebuah kerajaan. Adakah anda setuju gabungan parti politik daripada BN dan juga Pakatan Harapan? Komen pendapat anda di bawah. Yang kedua, Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang baru dengan sebuah fenomena yang luar biasa. Saya tengok sendiri dekat TikTok, dekat Facebook dan sebagainya dengan berarak konvoi. Memang luar biasa lah. Dan parti gabungan Perikatan Nasional ini terdiri daripada parti politik daripada
PAS, Bersatu, Gerakan dan 2 parti daripada Sabah. Dan dalam pilihan raya kali ini mereka memperolehi jumlah kerusi 73 kerusi. Dan gabungan parti politik Perikatan Nasional ini juga tidak dapat membentuk kerajaan, tidak boleh memerintah sebab mereka juga tidak memperolehi majoriti mudah iaitu 112 kerusi. Maka gabungan ini pun perlu kepada satu lagi gabungan ataupun 2 gabungan sama ada daripada GPS Sarawak dan juga daripada Barisan Nasional untuk membentuk sebuah kerajaan. Dan untuk rekod sebelum ni, Perikatan Nasional pun sebenarnya telah pun pernah bekerjasama di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin bekerjasama dengan GPS dan juga bekerjasama dengan Barisan Nasional, dan mereka telah membentuk kerajaan, dan ia berlaku semasa wabak yang melanda negara kita pada tahun 2020 COVID lah. Jadi mereka boleh bekerjasama demi mengekang Pakatan Harapan daripada pemerintah. Kerana mereka ada persamaan lah untuk sebuah gabungan. Apa juga pendapat sahabat semua antara gabungan parti tersebut? On tak on? Dan Muhyiddin Yassin juga telah berkata bahawa dia boleh bergabung dan sedia untuk bergabung dengan mana-mana parti asalkan bersih, tidak rasuah dan stabil. Tujuan pembentukan kerajaan persekutuan, saya akan berbincang dengan pimpinan parti-parti di Sabah dan Sarawak dalam masa yang terdekat. Demi menjamin kestabilan, Perikatan Nasional juga mengalu-alukan penyertaan mana-mana parti yang bersedia menerima prinsip perjuangan Perikatan Nasional untuk membentuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Perikatan Nasional juga telah mempunyai kursi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri Perlis. Dan ketiga adalah Barisan Nasional. Sebelum ni Barisan Nasional adalah sebuah parti yang besar dan sangat kuat. Pada PRU ke-14 pada tahun 2018 dengan Dr. Mahathir bersama-sama join Pakatan Harapan, Barisan Nasional pun jatuh dan berpecah. Malah sejak Zahid Hamidi menjadi pengurusi Barisan Nasional, makin bertambah teruk dengan pemilihan calon dan sebagainya. Akhirnya pada PRU ke-15 ini Barisan Nasional hanya mendapat 30 kursi sahaja dan juga tidak dapat membentuk kerajaan. Jadinya Barisan Nasional pun perlukan gabungan untuk membentuk sebuah kerajaan, dan mereka kena bekerjasama dengan parti yang lain untuk bersama-sama membentuk kerajaan. Tapi Barisan Nasional tidak lagi boleh menjadi abang long kerana kerusi mereka tinggal sedikit sahaja. Jadi sahabat semua, kesimpulannya dalam kemelut politik negara kita ni, Perikatan Nasional perlukan gabungan untuk membentuk kerajaan, dan juga Pakatan Harapan pun perlukan gabungan untuk membentuk kerajaan yang lain sama ada daripada GPS ataupun Barisan Nasional. Yang jadi kingmaker sekarang ni adalah GPS dan Barisan Nasional, sebab kedua-dua parti ni punya kerusi tetapi hanya cukup untuk menambah kerusi ini kepada gabungan yang lain bagi sebuah kerajaan. Kalau kedua-dua parti ini memilih Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional akan menjadi kerajaan. Dan kalau kedua-dua parti ini memilih Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan. Dan bila mereka memerintah pun sebenarnya kerajaan Malaysia masih lagi tidak stabil dan mudah akan jatuh. Sebab kalau mana-mana parti politik menarik sokongan, maka kerajaan akan jatuh. Berganti pula kepada kerajaan yang lain. Dan sebenarnya mereka ini tidak boleh lompat dah, kecuali hanya perlu kepada sokongan, menyokong sebuah gabungan yang baru. Gitu. Selain daripada itu, nama-nama besar dalam parti politik pun banyak yang tersungkur, antaranya Khairul Jamaluddin, Nurul Izzah, Dr. Mahathir, Azmin Ali dan beberapa nama lain lagi tersungkur pada pilihan raya umum kali ini, yang mana mereka tidak lagi terlibat dalam parlimen tetapi ada kemungkinan boleh dilantik menjadi senator. Gitulah. Jadi sahabat semua, apakah pilihan anda untuk sebuah gabungan yang baru? Adakah anda memilih PN, BN dan GPS, atau adakah anda memilih Pakatan Harapan, BN dan juga GPS? Komen pendapat anda di bawah. Jadi cukup sekitar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.